Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya dan saya kira menarik sebenarnya akan kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ialah suara kepimpinan mahasiswa. Wow, ini saya kira satu topik yang mungkin boleh menjadi lebih menarik sekiranya ada partisipasi daripada penonton-penonton kita yang sedang bersama menyaksikan program Ruang Bicara ketika ini. Dan seperti yang saya katakan, kita ada dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Ashraf Ridwan yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik di Jabatan Pendidikan Tinggi. Jadi Ashraf, apa khabar? Baik, Datuk. Ini pertama kali ya? Sebetulnya pertama kali, Datuk. Bersama kami di Ruang Bicara. Ya, betul. Okey, selamat datang ke program Ruang Bicara. Ya, dan kita juga ada tetamu seorang lagi yang sudah biasa sebenarnya bersama kita di bernama ini. Apapun kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang juga kepada Profesor Dr. Akmal Kuzairi Abdul Rahman yang merupakan Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti di Universiti Islam Antara Malaysia ataupun UIM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk dan juga Encik Ashraf. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah Datuk. Okey, macam saya katakan ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kalau anda yang berada di luar sana juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326040155 dan satu lagi talian ialah di 032694 0155. Kami mengalu-alukan apa saja pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda lontarkan ataupun ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Baiklah, sebelum kita pergi jauh lebih mendalam lagi, terutamanya untuk menyentuh tentang program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023. Barangkali penting jugalah apa ni, saudara nak sebut Ashraf atau Ashraf? Ashraf. Ashraf ya. Okey, Ashraf, sesuatu yang selalu bermain sebenarnya di luar sana, terutamanya di kalangan masyarakat mahasiswa sendirilah. Mereka merasakan pada satu ketika mereka seolah-olah merasa seperti terpinggir sebenarnya bila mereka ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, terutamanya isu berkaitan dengan isu-isu yang penting seperti politik dan sebagainya. Tetapi apakah Ashraf melihat bahawa situasi itu sebenarnya sudah berubah dengan pendirian kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri terhadap kebebasan mahasiswa untuk melontarkan pandangan dan juga pendapat? Okey. Terima kasih bagi Datuk sekali lagi. Bagi tahun 2023, Kementerian Pendidikan Tinggi sekarang ini telah melaksanakan yang dinamakan Agenda Pemekasaan Mahasiswa, di mana dalam agenda ini kita nak angkat martabat dan juga mahasiswa itu sendiri dari segala aspek. Mereka diberi lebih kebebasan dan juga diberi autonomi dalam melaksanakan pelbagai perkara. Contohnya kalau mereka sebelum ni mereka tak berpeluang untuk bersuara. Sekarang ni kita dah berikan pelbagai platform. Kita dah adakan pelbagai forum, pelbagai seminar, pelbagai convention yang memang kita mengajak seramai mungkin pelajar-pelajar mahasiswa kita untuk bersama. Dan sekarang ini dengan social media yang lebih terbuka sekarang. Jadi kalau Datuk perasan, banyak program-program forum bentuk atas talian di mana ianya memang lebih mudah dicapai kepada seluruh mahasiswa di seluruh negara. Jadi saya nampak dalam kerajaan sekarang ni kita lebih bersifat terbuka dan kita memang mengalu-alukan apa saja pandangan daripada mahasiswa agar mereka dapat menyuarakan, memberi cadangan, memberi pandangan, memberi komen, apa saja teguran. Kita sedia mendengar dan kita di KPT amat mengalu-alukanlah walau apa saja yang nak diutarakan. Menarik.
Saya juga nak dapat pandangan daripada Prof. Dr. Akmal juga berkaitan dengan isu inilah tentang kebebasan yang diberikan walaupun difahamkan bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi telah pun melaksanakan agenda pemerkasaan mahasiswa seperti apa yang disebut oleh saudara Ashraf sebentar tadi. Tapi bagi saya topik ini merupakan sesuatu yang penuh dengan nostalgia sebenarnya. Saya ingat di zaman saya berada di kampus, masa itu Datuk Seri Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan seorang ketua Persatuan Mahasiswa yang begitu aktif sekali, begitu lantang sekali bersuara dan juga melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk memberi impak ataupun kesan kepada kerajaan secara keseluruhannya. Tetapi apakah secara ikhlasnya Profesor Dr. Amal melihat bahawa mungkin sekarang ini mahasiswa berhadapan dengan situasi yang berbeza sebenarnya. Mungkin kerana soal walaupun politik masih lagi tidak begitu tenteram, tetapi sekurang-kurangnya dengan adanya peraturan baru seperti Undi 18 dan sebagainya, apakah itu sebenarnya memberikan satu semangat yang perlu dipulihkan sebenarnya di kalangan mahasiswa kita? Terima kasih Datuk Saudara Ashraf. Sebenarnya dalam pengalaman saya sebagai seorang yang pernah berkecimpung dalam pelbagai jawatan mengendalikan haiwan pelajar, apa yang kita hadapi sekarang ni adalah satu perkara yang boleh kita katakan ada perubahannya, Datuk. Kerana kalau macam sebelum ini agenda pemerkasaan mahasiswa sedikit dipinggirkan. Betul. Tetapi di bawah kerajaan Madani dengan apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi tentang pemerkasaan mahasiswa ini, saya rasa bila kami yang on the ground ni melihat pelajar-pelajar ni apabila diberikan ruang, jadi mereka ni lebih banyak tone down. Okay. Jadi bila tidak ditekan dan diberikan ruang, psikologinya lah mereka lebih selesa dengan kita. Dan boleh kita katakan pengalaman kita lah mengendalikan pilihan-pilihan raya kampus dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat sekarang adalah suasana yang berbeza dengan macam Datuk sebutkan tadi tentang peluang untuk menyuarakan mengundi, contohnya mengundi, Undi 18, platform-platform yang kita berikan. Dan tidak kita lupa juga tentang perkembangan di alam maya, tentang platform media sosial contohnya. Jadi apabila telah pun ada wadah-wadah dan juga saluran mereka menyuarakan pendapat, jadi kita lihat suasana politik di kampus itu sendiri lebih reda. Okey. Jadi itu satu pemerhatian lah bagi saya lah. Jadi saya rasa ini satu formula yang boleh sebenarnya dijayakan. Maksudnya kita beri ruang kepada pelajar-pelajar kita di kampus-kampus untuk menyuarakan. Tetapi kita ingin bimbing mereka menyuarakan dengan cara yang betul. Saya suka bila Prof sebut tentang suasana politik yang reda lah di kampus-kampus di universiti. Tapi sebelum kita biarlah bercakap lebih lanjut, saya juga nak dapat pandangan Prof selaku Timbalan Rektor di Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti itu sendiri. Apakah parti-parti politik yang ada di negara kita ini dikatakan sentiasa menumpukan perhatian kepada persatuan-persatuan pelajar di universiti-universiti di seluruh negara ini dalam usaha untuk menyalurkan fahaman dan juga perjuangan politik masing-masing? Apakah itu sebenarnya wujud dan masih lagi berlaku? Saya sebut secara sejarahnya dah, Datuk, ya. Itu memang berlaku. Itu memang berlaku. Tetapi itulah apabila kita melihat sini senario politik di tanah air kita ini lebih dinamik. Berlakunya perubahan ketara dalam perkara tertentu. Sebagai seorang yang telah melibatkan diri dalam pentadbiran haiwan pelajar lebih daripada 15 tahun. Jadi suasana tu memang benar-benar kita dapat lihat berubah. Sebab apa? Kalau dulu kami di HEP ni lebih banyak risau tentang bagaimanakah reaksi pelajar dari segi politik dan sebagainya. Sebab mereka biasanya tidak mahu menyelesaikan secara berunding, lebih sekadar menyuarakan. Tapi dengan apa yang langkah-langkah yang diambil oleh KPT sekarang ini, jadi kita dapat lihat apabila kita cuba mendekatkan diri kepada mereka, jadi sememangnya kalau kita lihat sendiri pengaruh-pengaruh luar tadi seperti mana yang Datuk sebutkan tadi itu ada,
tetapi kurang. Okey. Dan more manageable bagi kami ini pihak pentadbir. Itu realitinya lah. Okey. Baik, bila disebut tentang langkah langkah yang diambil oleh pihak KPT sendirilah, saya difahamkan bahawa satu penganjuran program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023 akan diadakan. Mungkin bilakah program ini akan diadakan sebenarnya, Ashraf? Okey, pada 2023 ini kita telah merancang satu program yang besar melibatkan mahasiswa daripada seluruh Malaysia dan iaitu Parlimen Mahasiswa Kebangsaan. Sebenarnya ianya telah dirancang awal lama sejak daripada 2019, tetapi oleh kerana COVID dan pelbagai rintangan pada ketika itu kita tak dapat jalankan, dan alhamdulillah pada tahun ini Kementerian Pendidikan Tinggi telah mendapat kebenaran daripada Parlimen Malaysia untuk kita anjurkan satu program yang melibatkan semua majlis perwakilan pelajar daripada seluruh Malaysia, melibatkan Universiti Awam, melibatkan IPTS, melibatkan Politeknik dan Kolej Komuniti, dan tidak lupakan juga daripada institut perguruan. Jadi kita kumpulkan semua di satu tempat, dan tapi kriterianya MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Mesti dari Majlis Kenapa Perwakilan. MPP? Kerana mereka dipilih. Mereka dipilih di kalangan mahasiswa di universiti masing-masing. So pemilihan itu dibuat oleh mahasiswa di universiti. Betul, melalui pilihan raya kampus, dan siapa yang menang dan berjaya, mereka membentuk organisasi di universiti masing-masing, dan akhirnya untuk program Parlimen Mahasiswa ni kita pilih mereka yang telah dipilih oleh mahasiswa di UA masing-masing lah. Seperti di luar juga. Maknanya kalau di Parlimen Malaysia tu mereka yang berada situ adalah di kalangan ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat. Jadi kita bawa pembawakan yang sama. Dan kita akan adakan pada mulai 19 hingga 24 hari bulan. 24 hari bulan. Ya, betul. Okey, barangkali Prof. Dr. Akmal, objektif program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023 ini, apa yang ingin dicapai sebenarnya? Yang kita letakkan sebagai objektif semenjak daripada penganjuran pertama dahulu Parlimen Mahasiswa ini ialah untuk kita memberikan ruang kepada para pelajar, terutama kepada para perwakilan dalam kalangan pelajar, supaya dapat membahaskan dan membawa perkara-perkara, isu-isu yang dihadapi oleh pelajar secara terurus, terlatih dan lebih profesional. Jadi daripada kita membiarkan suara-suara tersebut tidak disalurkan dan menjadi contohnya satu protes, jadi kenapa tidak kita bawa isu-isu tersebut dan kita berikan satu ruang, platform, supaya mereka dapat menyuarakannya secara berhemah, berhikmah. Saya rasa itu adalah satu objektif yang saya rasa daripada permulaan kita menganjurkan Parlimen Mahasiswa ini sehinggalah kepada penganjuran, dan sekarang terasnya adalah untuk memberikan ruang kepada para pelajar. Jadi mereka ini adalah dalam kalangan wakil-wakil kepimpinan pelajar. Jadi apabila diberikan ruang, jadi kita harap supaya apa yang ingin disuarakan itu dapat dilontarkan secara ilmiah, secara berhemah. Jadi itu yang kita harapkan, objektif utamanya. Di samping kita mengharapkan agar suara-suara ini bukan sekadar menjadi satu platform melatih pelajar, tetapi benar-benar ia akan disampaikan kepada pihak berkenaan. Cuba kita tengok macam umpama kata program Parlimen Mahasiswa ni akhirnya akan digulung sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin. Jadi ia bukan sekadar satu simulasi, tetapi dia merupakan satu saluran bagi para pelajar untuk menyuarakan isu yang dihadapi mereka. Satu isu lagi yang juga menarik Tuan Ashraf, kalau kita lihat program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan ini sebenarnya telah pun dilaksanakan sebelum ini.
Dan apakah ada sesuatu perbezaan yang mungkin lebih menarik sebenarnya dengan penganjuran yang akan berlangsung pada 19 hingga 24 hari bulan nanti? Apa yang dijangka akan pembaharuan yang akan dibuat? Okay. Tahun terakhir kita adakan Parlimen Mahasiswa ni adalah pada 2017 di mana pada ketika itu penganjurnya ialah daripada Mubarak dan dengan kerjasama KPM pada masa itu dan juga UIAM juga. Tetapi pada kali ini 2023 penganjur utamanya ialah Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri. Dan kita bekerjasama dengan Parlimen Malaysia dan juga sekali lagi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kerana mereka dah berpengalaman. Jadi kita oleh kerana UIM ni di bawah KPT, jadi kita terus bersama dan bekerjasama dengan yang bagi Prof dan pasukannya untuk kita menjayakan dan mengumpulkan semua pelajar-pelajar MPP daripada seluruh Malaysia. Dan kelainannya kalau dahulunya semua perwakilan daripada mahasiswa ni adalah daripada universiti awam sahaja. Tetapi kali ini kita libatkan daripada IPTS, Politeknik dan College Community. Kerana mereka juga adalah institut pengajian tinggi. Dan untuk makluman Datuk, kalau ikutkan mereka ni akan membawa sebenarnya suara 1.2 juta mahasiswa dari seluruh Malaysia. Jadi betapa besar dan pentingnya suara yang akan perbahasan yang akan mereka lontarkan nanti pada 23 dan 24 Ogos, di mana ianya akan dibawa dan di usul-usul mereka ni untuk diteruskan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Setiap universiti ataupun pusat pengajian tinggi ini ada akan diwakili berapa orang? Average antara 7 orang ke 7 ke 8 orang lah bagi setiap universiti. Okey. Barangkali Dr. Akmal, bagaimana dengan persiapan yang telah pun dibuat oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sendirilah untuk menghadapi program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023 ini, Prof? Kita apabila diamanahkan oleh KPT, tentunya kita ingin melaksanakan secara terbaiklah sebab dia adalah satu amanah. Dan bagi pihak kami di UIA sendiri, kita telah melantik tidak kurang daripada 100 orang dalam kalangan kaki tangan kami untuk menjadi ahli-ahli jawatankuasa pelaksanaan program ni, yang terdiri daripada kaki tangan kami daripada pejabat bendahari, pengangkutan, haiwan pelajar, perumahan dan sebagainya, supaya kita dapat pastikan yang program ini dapat dijayakan bersama dengan lebih daripada 20 orang pelajar sendiri yang menjadi sukarelawan. Dan saya difahamkan di pihak KPT sendiri tak kurang daripada 40 orang di jawatankuasa. Jadi kurang lebihnya dekat 160-170 orang. Jumlah sama. Ya, dan kita faham pengendalian program sebegini sebab kita juga melibatkan pihak-pihak kedua dan ketiga, parlimen contohnya. Jadi ada masalah logistik yang perlu kita selesaikan, isu-isu lain dalam kita menjadi tuan rumah kepada tetamu-tetamu daripada 54 buah institusi ni, 54 buah, 20 universiti awam, 13 daripada politeknik dan juga universiti swasta, 4 masing-masing daripada institut pengajian guru dan juga college community. Jadi satu perkara yang agak mencabarlah bagi kami untuk memastikan keselesaan dan keselamatan tetamu-tetamu kami. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi sebelum kita berehat, apa kata kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Ya. Ini saya ingin bertanya dua soalan lah. Yang pertama, kita tengok kan, kalau di universiti banyakkan pelajar sains politik dan komunikasi dia orang lebih cergas untuk tunjukkan kepimpinan berpolitik. Kenapa jadi begini? Bolehkah ahli panel ulas dalam ini? Yang kedua,
saya tengok zaman Tuan Sekawi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mereka lebih aktif berpolitik. Contohnya tunjuk perasaan dibanding macam ni Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kerana dia orang berapa bijak berpidato. Tengok zaman sekarang pelajar-pelajar yang sekarang kita tengok kurang aktif. Dia orang semua tumpu di kampus berbanding dengan apa zaman-zaman dahulu. Bagaimana kita untuk bagi pelajar kita lebih aktif berpolitik untuk mencontohi Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya kita dapat alihan kepimpinan. Okey, sekian terima kasih minta dipenuh lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi insyaAllah kita akan cuba mendapatkan jawapan dan juga respon daripada kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kerana kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi kepada anda dua talian itu masih kami kekalkan. Jadi gunakanlah kesempatan ini, gunakanlah peluang ini. Barangkali anda juga ada pandangan-pandangan ataupun pendapat-pendapat yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio Ruang Bicara. Baik, kita berehat dulu seketika dan kembali semula Ruang Bicara sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang suara kepimpinan mahasiswa dan kita masih lagi menyentuh tentang apa yang disebut sebagai program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan. Baik, mungkin sebelum kita menjawab soalan ataupun persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan sebentar tadi, barangkali penting jugalah Ashraf untuk kita memahami tentang difahamkan bahawa akan ada 4 teras yang akan difokuskan dalam program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan Tuan Ashraf. Okey, untuk Parlimen Mahasiswa kali ini kita telah pun mengadakan beberapa sesi lipat urus melibatkan MPP daripada seluruh Malaysia. Kita buat by zoning lah, selatan, timur, utara dan hasil daripada libat urus tersebut kita telah mengumpul beberapa isu cabaran cadangan yang nak diutarakan dan kita kumpulkan dan berdasarkan perkara-perkara itu kita senarai pendekkan 4 teras utama, iaitu pertama iaitu ekonomi. Kita bagi contoh mungkin dari sudut keusahawanan ataupun ekonomi mahasiswa itu sendiri. And then dari segi kebajikan, isu-isu berkaitan contoh dari segi penempatan pelajar, pelajar yang tak dapat rumah sewa atau sebagainya. Pada tahun lepas ada isu sara hidup di kalangan mahasiswa. Kita rangkumkan dalam teras kebajikan. Kita juga ada dalam teras pembangunan dan pemangkasaan mahasiswa. Sekarang ini kita dah mulakan agenda pemangkasaan ni mulai 2023. Kita nak tengok, nak dengar lagi daripada mahasiswa apa lagi mereka mahukan, dan daripada suara dan hujah ataupun usul yang mereka nak dibawa nanti, kita akan cuba cari jalan macam mana kita nak bagi peluang untuk mereka dari segi pemekasan mahasiswa. Dan yang terakhir, teras keempat iaitu pengantarabangsaaan. Apa harapan mereka tentang program pengantarabangsaaan melibatkan mahasiswa dan universiti. Jadi ini 4 teras utama dan mereka akan menghasilkan usul-usul berdasarkan teras-teras yang kita telah tetapkan. Usul itu mereka yang putuskan, bukannya KPT, bukannya UIAM. Mereka yang putuskan di kalangan 187 pelajar, dan mereka akan bawa cadangkan kepada sekretariat, dan itu yang akan usul-usul tersebut yang akan dibahaskan pada persidangan Parlimen Mahasiswa nanti. Okey, menarik. Ini kembali semula Prof Dr. Amal tentang apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Mungkin kalau kita rangkumkan daripada apa yang ingin disampaikan oleh Ridwan tadi, walaupun ada 2 soalan, tetapi kita rangkumkan, mungkin dia merasakan bahawa ada perbezaan sebenarnya jika dibandingkan, ini pun kita bangkit di awal-awal tadilah, tentang mentaliti, tentang pemikiran, tentang pendekatan mahasiswa di zaman ini, jika dibandingkan dengan zaman Datuk Seri Anwar ketika menjadi mahasiswa misalnya, mungkin ketika itu jauh berbeza sebenarnya. Tetapi yang penting sekarang ini, seperti apa yang Ridwan harapkan, ialah
mungkin melalui apa yang disebut sebagai program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan ini akan dapat mewujudkan golongan mahasiswa yang mungkin boleh dilihat untuk menjadi the future leader ataupun ketua-ketua di masa hadapan. Apakah itu sebenarnya perlu dilihat secara serius oleh semua pihak? Sememangnya itu adalah salah satu daripada outcome pendidikan tinggi, Datuk. Sebab kemahiran contohnya kepimpinan, komunikasi sebagainya, biasanya tidak diajar dan didedahkan secara direct kepada pelajar di dalam kelas-kelas. Jadi peranan aktiviti co-curriculum untuk mencambahkan lagi, mengasah mereka ni adalah satu keperluan. Sebab kami pun dan saya kira mana-mana universiti awam dan swasta yang lain pun, apabila kita mengesan kembali alumni dan melihat kepada kerjaya dan pencapaian mereka, kita boleh katakan apa yang kita lakukan di universiti dan kolej-kolej ini sebenarnya to certain extent berjaya. Mendedahkan mereka kepada, contohnya kalau kita dalam penganjuran Parlimen Mahasiswa ni, dari segi macam kemahiran untuk pengucapan awam, berdebat dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang kita inginkan. Dan saya kira setiap universiti kita ada wakil-wakil parlimen kita dalam kalangan alumni, menteri-menteri kita. Ya, dan saya memang yakin ini adalah disebabkan oleh keterlibatan mereka sebagai pemimpin pelajar sewaktu mereka mengaji dahulu, dan juga disebabkan sebahagiannya daripada apa yang kami ada dari segi silibus co-curriculum, pendedahan kepada kemahiran untuk public speaking, debat dan juga kepimpinan. Jadi sememangnya universiti ini adalah satu platform kita melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ya, betul. Saya juga nak dapatkan perincian jugalah daripada Profesor Dr. Amar sendiri. Saya difahamkan bahawa perwakilan yang akan menghadiri program Parlimen Mahasiswa ini akan menghadiri bengkel persidangan. Ya. Yang sebagai persediaan. Mungkin boleh Prof terangkan apakah modul yang dikhususkan di dalam bengkel tersebut? Sebelum daripada itu, Datuk, kita ingin memberikan penekanan di sini. Jurulatih ataupun fasilitator untuk modul tersebut adalah dalam kalangan alumni universiti tempatan. Okay. Mereka ini dahulu adalah pemidato dan pendebat. Mereka inilah yang jadi pemacu asalnya kepada wujudnya program ini. Jadi mereka ingin pindahkan supaya kebolehan berdebat, berbicara itu kepada pelajar-pelajar kita yang masih di universiti. Okay. Jadi mereka merangkakan modul ini dan telah diguna pakai semenjak daripada program pertama dahulu. Yang pertamanya ialah tentang, of course, parlimen tu apa? Tata caranya bagaimana? Itu memang terasnya lah. Dan yang keduanya, macam manakah kita hendak berhujah? Bagaimanakah kita hendak membidas hujah? Dan bagaimanakah melakukan itu dengan mengikut kepada tata cara apa yang ditetapkan oleh undang-undang di parlimen itu sendiri. Jadi itulah modul-modul yang diajar. Dan bagaimanakah mereka sebelum daripada mendapatkan, seperti mana yang Encik Ashraf kata tadi, 4 isu ataupun usul yang terakhir itu, mereka akan berdebat. Sebab yang dikumpulkan pada awalnya lebih daripada 20. Jadi 20 itu melalui beberapa proses sehinggalah mereka memuktamadkan 4 usul ataupun isu terakhir untuk dibawa ke parlimen. Dan debat itu akan dibenarkan. Ya. Mereka di dalam kursus parlimen tersebut akan didedahkan dengan simulasi perdebatan, perbahasan parlimen dan sebagainya. Sebab itu diperlukan 2 hari, dan hari ketiga itulah baru nanti mereka akan dapat dibawa ke parlimen, dan betul-betul bagaimanakah mereka nak membentang hujah, membahas dan juga macam mana nak membidas hujah. Jadi itulah yang menjadi teras kepada modul latihan mereka sebelum ke parlimen. Okey, menarik. Selain daripada apa yang disebut oleh Prof Tuan Ashraf, ya, apa lagi perkara-perkara menarik sebenarnya dalam program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023 ini yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita? Okey. Antara perkara yang menarik bagi program ini, kita akan adakan mereka dapat berkumpul sebenarnya. Mereka dapat berkumpul bersama-sama setelah 5 tahun yang lepas kita tak bersama. Tapi kali ini semua majlis perwakilan pelajar
buat pertama kalinya tahun ni, bukan tahun ni saja, sejak 2019 tidak pernah dikumpulkan dalam satu ruang, satu program yang kita satukan mereka dan kita dah beri peluang untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Itu maknanya engagement yang mereka akan buat selepas ni. Sebab mereka menjadi majlis perwakilan pelajar ni dalam tempoh setahun biasanya. Dan mereka akan sentiasa buat program bersama, buat jemputan untuk hadir ke universiti masing-masing. Dan juga yang selainnya untuk parlimen kali ini kita telah akan turut dihadiri oleh Speaker Dewan Negara sendiri, iaitu yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar. Yang berhormat bersetuju untuk menjadi salah satu speaker bagi parlimen mahasiswa ini. Dan ianya ialah kalau kita jadi student, bila speaker, the real speaker tu sendiri berada di hadapan, pastinya ianya satu kebanggaan. Betul. Dan ianya kenangan yang takkan dilupakan lah. Dan of course yang terakhirnya sesi penggulungan tu nanti, di mana seperti yang bagi Prof tadi beritahu, penggulungan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sendiri, di mana Yang Berhormat Menteri akan menggulung dan juga mengulas semua usul-usul yang telah dibawa, yang melibatkan, saya difahamkan mungkin akan melibatkan dalam 72 orang yang akan berbahas secara terus, dan mungkin yang selebihnya akan mencelah dan membidas lah. Jadi itu antara beberapa elemen menarik lah dalam parlimen mahasiswa kali ini. Menarik. Okey, bila kita cakap tentang perbahasan, perdebatan, kalau ini pun menarik sebenarnya, apa dia Prof Dr. Akmal, kalau kita melihat the actual parlimen sekarang ini, kadang-kadang ramai yang tak suka sebenarnya dengan apa yang berlaku, cara mereka berbahas, kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya digunakan dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak tuan sendirilah, pihak universiti sendiri dalam usaha untuk menjaga perbincangan yang sihat dan beradab ini? Jadi apakah itu juga diberi tekanannya cukup serius sebenarnya? Sebagai sebuah pusat pengajian tinggi, Datuk, menjadi impian para pendidik seperti kami ini untuk melihat satu standard. Jadi kita memang tahulah apa yang berlaku di luar, perbahasan contohnya yang sering kita lihat di TV dan sebagainya. Jadi dengan kita melatih generasi baru ni, anak-anak muda ini, dan dengan kita cuba untuk meletakkan satu standard. Standard itu bukan sekadar kita mengikut peraturan-peraturan di parlimen saja, tapi peraturan penghujahan pun perlu diikut. Bagaimana membidas secara berhikmah dan berhemah. Jadi kita ni adalah merupakan orang-orang yang mempelopori cara kita mendidik masyarakat ialah dengan mendidik anak-anak kita di pusat pengajian tinggi ini, bagaimanakah cara berdebat dengan betul, berhujah dengan betul. Semoga mereka ini satu ketika nanti apabila menjadi wakil-wakil rakyat, menteri, pentadbir dan sebagainya, mereka tahu apakah standard tersebut. Dan Alhamdulillah dalam kalangan ketika ini menteri-menteri dan sebagainya yang memang kita lihat cara mereka itu, mereka membawakan satu standard ketika berada di dalam dewan apabila membahaskan usul. Dan kita rasa perlu kita kekalkan momentum ini untuk kita terus menyebarkan bahawasanya dalam kita berbicara, berbahas, berhujah, ada juga standard dan peraturannya. Jadi peraturan dan etika ini akan ditetapkan oleh pihak jawatan penganjur? Iya, buat masa ini. Esok kami sebagai penganjur, itulah yang kami latih peserta perwakilan-perwakilan ini. Jadi itu sebagai satu cara lah, Datuk. Kita menanamkan pemahaman yang kita ini kalau satu hari nanti dipilih sebagai pemimpin, tanggungjawab kita apabila berhujah, perlulah kita mengikut lunas-lunasnya, hemahnya dan hikmahnya. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya, Ashraf, daripada apa yang disebut.
oleh Profesor Dr. Akmal Khuzairi. Tetapi apakah pihak KPT sendiri boleh memberi jaminan bahawa program Parlimen Mahasiswa ini akan berjalan mengikut segala peraturan yang telah pun ditetapkan, ataupun akan ada nanti kalau berlaku insiden di mana peserta-peserta yang berada dalam Parlimen Mahasiswa ini tiba-tiba hilang kawalan, mengeluarkan kata-kata yang kesat dan sebagainya, apa yang akan dilakukan? Seperti yang Prof bagi tahu tadi, kita telah fasilitator yang terlibat sudah memberi bimbingan untuk dan ingatan kepada semua perwakilan. Saya jangka tu akan ada juga yang mungkin agak lebih lantang, agak yang lebih macam dengan nada yang pelbagai lah. Tetapi saya yakin cara yang lebih kasar ataupun yang tidak disenangi itu mungkin tak berlaku. Sebab mahasiswa kita ni biasanya mereka tak nak juga nampak benda tu, tak naklah melakukan aksi-aksi ataupun gaya yang mungkin akan boleh jadi benda yang negatif pada mereka. Jadi saya jangka akan ada juga sedikit provokasi, tetapi masih lagi dalam keadaan yang terkawal dan masih harmoni. Saya nampak mereka ni, yes, ada yang nampak macam nak cuba menonjolkan diri, ada yang cuba macam nak menarik perhatian. Betul. Tapi masih lagi dalam keadaan yang berhemah. Kita boleh, maknanya kita nantikan pada 23-24 ni bagaimana gayanya unsur mereka membahas, dan pastinya ianya memang kami di Kementerian Pendidikan Tinggi sangat menanti-nantikanlah sebenarnya. Mangkali pada isu yang sama jugalah saya nak dapat pandangan dari pihak Sekretariat Penganjur iaitu Profesor Dr. Akmal Khuzairi. How confident Prof dan rakan-rakan dalam Sekretariat sendiri bahawa keadaan perbahasan akan berada dalam situasi terkawal, dan ada juga yang memberi pandangan bahawa sekiranya proses perbahasan, perdebatan itu terlalu dikongkong sebenarnya, seolah-olah mahasiswa-mahasiswa yang akan berada dalam Parlimen Mahasiswa ini tidak ada kebebasan untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang bagi mereka bersifat intelijen, bersifat konstruktif dan sebagainya. Sebenarnya kebebasan yang diberikan kepada pelajar ni dalam rangka program kita ni telah pun kita berikan sebelum lagi daripada mereka bersidang di Parlimen. Macam saya sebutkan tadi kepada Datuk, mereka ni terutama dilatih etika dahulu. Bagaimana berhujah, ya. Dan etika-etika ini didedahkan kepada mereka dengan jelas bukan untuk memberikan kongkongan. Itu perlu difahami. Maksudnya, kenapa perlu kita menjerit, beremosi dalam keadaan kita boleh menyuarakan apa yang kita mahu utarakan dengan cara yang objektif, yang lebih lunak. Jadi kita cuba memberikan pendekatan dan pemahaman. Berhujah dalam keadaan emosi yang terkawal, berhujah dalam keadaan kita lebih objektif, lebih akan mendapatkan respon yang positif. Bukan untuk memprovokasi. Jadi kefahaman sebegitu perlu kita tanamkan. Kita akan mencapai lebih banyak apa yang kita kehendaki sekiranya apa yang kita sampaikan itu jelas dan tidak beremosi. Jadi ini adalah satu daripada apa yang cuba dicapai oleh pihak fasilitator, dan tidak ada kongkongan. Mereka boleh membahaskan. Contohnya macam saya telah sebutkan kepada Datuk tadi, awal-awalnya kita dapat kumpulkan 20 lebih usul. Tapi mereka diberikan peluang untuk berdebat, untuk sama-sama tengok mana yang terbaik, sebab akhirnya akan dipilih hanya 4 usul. Yang berteraskan apa yang Cik Ashraf sebutkan tadi. 4 teras. Ya, 4 teras. Itu mana yang paling penting. Jadi proses perdebatan, berhujah sebagainya itu memang telah diberikan sebelum daripada bersidang di Parlimen. Dan mereka telah diyakinkan bagaimanakah cara yang terbaik untuk menyampaikan hujah mereka. Jadi itulah yang menjadi tujuan dan objektif tadi itu. Setakat ini respon dan reaksi daripada mahasiswa yang akan terlibat dalam program ini bagaimana? Setakat ni apa yang kita dapat maklum balas daripada Sekretariat, memang setakat ni
boleh kita katakanlah pihak penganjur kita dapati objektif kami itu tercapai. Maksudnya dengan penganjuran kita, dengan kita memberi faham, dengan memberi ruang kepada mereka. Bukan maksudnya apabila nak mengutarakan secara lantang itu maksudnya beremosi. Begitu. Jadi isu-isu yang akan dibawa ni bukan isu latihan, Datuk. Bukan isu-isu yang katakan isu-isu untuk kita simulasi, tapi isu-isu yang berkaitan dengan negara yang akan dibawa secara serius situasi sebenar. Yes. Bukan sekadar situasi simulasi. It is not simulation. Okay. The issues are real. Jadi itu yang keistimewaannya lah Parlimen Mahasiswa ni. Dia bukan sekadar isu yang kita membaca skrip. Tetapi isu yang benar-benar dihadapi oleh mahasiswa yang akan dibawa sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Yang akan digulung oleh beliau. Akan dibawa terus mungkin ke platform-platform yang lebih tinggi, kepada perhatian Perdana Menteri mungkin, kepada Parlimen mungkin dan sebagainya. Jadi isu yang serius ini kita berikan kefahaman kepada mahasiswa. Mereka bersidang untuk menyelesaikan isu macam mana Cik Ashraf kata tadi, 1.2 juta warga Pusat Pengajian Tinggi Malaysia. Tapi isu yang dipilih itu hanyalah merupakan isu-isu yang melibatkan mahasiswa. Ya, bukan isu-isu yang melibatkan rakyat secara keseluruhannya. Jadi itu adalah tumpuannya, Datuk. Kalau kami buka untuk isu-isu itu lagi panas. Mungkin kami perlukan masa yang lebih panjang. Mungkin sebulan lah. Di situlah, Datuk. Okey. Mungkin menarik jugalah pada pandangan Tuan Ashraf sendirilah. Apakah dalam pemikiran Kementerian Pengajian Tinggi sendirilah, kalaulah apa yang dianjurkan nanti itu menunjukkan satu kejayaan yang cukup menarik dan berfaedah sebenarnya, apakah program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan ini akan diteruskan ataupun macam mana? Okey, sebetulnya kita di Kementerian Pendidikan Tinggi meletakkan Parlimen Mahasiswa ini adalah program tahunan ataupun program dua tahunan, di mana ianya akan dilaksanakan secara berterusan. Kenapa? Sebab platform inilah platform yang sangat dinanti-nantikan sebenarnya. Bukan senang Datuk untuk berada di kerusi di Dewan Parlimen untuk berpeluang untuk berbahas. Malah sebenarnya bila kita buka penyertaan, ramai yang nak menyertai ataupun menjadi perwakilan kepada Parlimen Mahasiswa ni. Tetapi kita ada kriteria-kriteria tertentu di mana kita mahukan hanya majlis perwakilan pelajar saja ataupun kesatuan mahasiswa saja yang dipilih sebagai perwakilan. Dan juga di kalangan MPP tersebut, mereka yang boleh berdebat, berbahas dengan baik, boleh berhujah dengan baik. Itu antara kriteria-kriteria utama. Ada juga MPP yang mungkin tak boleh bercakap di kalangan ramai. Jadi di sini juga kita nak melatih dan menyediakan platform seluasnya untuk mereka berhujah usul-usul yang dibawa. Untuk makluman Datuk juga, seperti yang lanjutan daripada apa yang dimaklumkan oleh Prof tadi, hasil usul-usul yang diberikan, dibahaskan nanti akan digulung oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Selepas itu kita akan pihak kementerian bersama dengan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Majlis Perundingan Pelajar MPPK ni adalah terdiri daripada yang dipertua MPP seluruh Malaysia. Kita akan sit down bersama dan kita akan kumpulkan, kita lihat balik usul-usul yang dicadangkan untuk kita bawa kepada satu lagi program, iaitu Mesyuarat Perdana MPPK bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Untuk makluman Datuk, program Parlimen Mahasiswa ni adalah datang daripada cadangannya daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan ni pada mungkin 10 tahun yang dahulu. Dan dia menjadikan dia telah diminta oleh MPPK kepada Yang Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu, dan ianya diluluskan. Maka
ianya dilaksanakan sehingga kini. Jadi contohnya banyak lagi program-program yang datang daripada suara MPPK, daripada Parlimen Mahasiswa ini akhirnya diangkat dan diluluskan di peringkat kerajaan. Itu yang penting. How confident Prof. Dr. Akmal sendirilah terhadap usul-usul yang akan dibentangkan, dibincangkan dan akhirnya diluluskan dalam parlimen program ataupun program parlimen mahasiswa ini. Apakah ianya akan dibawa kepada pihak yang terlibat ataupun kepada kerajaan khususnya? Jadi apakah Prof yakin bahawa ianya akan mendapat impak ataupun kesan seperti apa yang diharapkan oleh pihak Tuan sendiri, pihak Prof sendiri? Kerana itulah Dato', apabila kita memilih usul-usul yang dicadangkan tersebut, daripada banyak usul tersebut, kita memilih yang terbaik. Jadi yang terbaik maksudnya yang paling relevan, yang paling perhaps the most pressing, yang paling terdesak kita perlu selesaikan. Supaya pelajar-pelajar perwakilan kita ni merasakan yang ini bukanlah isu-isu untuk mereka berlatih. Tetapi kita telah pun memberikan flow-nya, kita telah pun memberikan turutannya yang isu-isu ini akan dibawa, digulungkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, dibawa kepada perhatian Parlimen ataupun Perdana Menteri sendiri untuk diambil tindakannya. Jadi itu adalah satu amanah bagi pihak penganjur, kami dan juga kementerian. Betul. Supaya pelajar-pelajar ini benar-benar akan diperlihatkan yang isu ini satu hari nanti yang dalam masa terdekat benar-benar akan diberikan perhatian yang sepatutnya. Dan of course I'm confident. Of course I'm confident. Dari segi pemilihan speaker, siapa yang tentukan? Apakah KPT memang meletakkan sebenar-benarnya speaker seperti apa yang betul-betul seorang speaker lah di parlimen ataupun di kalangan pelajar-pelajar juga? Okey, sebetulnya Datuk, kita berdasarkan agenda pemekasaan pada tahun ini, kita dah perluaskan kepada program Parlimen Mahasiswa ni dijalankan di semua kampus. Maknanya setiap kampus dah melaksanakan parlimen ini, Parlimen Mahasiswa, tetapi dijalankan di kampus. Di kalangan kepimpinan mahasiswa di kampus, contohnya Persatuan Kolej Kediaman, Persatuan Anak Negeri dan sebagainya. Selepas tu kita bawa kita buat pula di peringkat yang lebih besar, di peringkat kebangsaan, iaitu di peringkat nasional. Kita kumpulkan pula semuanya di Parlimen Malaysia. Pemilihan speaker ini adalah hasil kerjasama Sekretariat dan Kementerian Pendidikan Tinggi bersama dengan Parlimen Malaysia. Di mana Parlimen Malaysia sangat memberi kerjasama yang baik, di mana untuk makluman Datuk, kalau untuk Parlimen Belia, bahagian maknanya Parlimen Dewan Rakyat yang menyelia bagi Parlimen Belia, bagi untuk Parlimen Mahasiswa ni akan diselaras oleh Dewan Negara. Sebab itu pihak Parlimen Malaysia menetapkan speaker tu adalah datangnya daripada speaker sebenar. Dan jika speaker atau timbalan tidak dapat, mereka jemput terdiri daripada senator-senator yang hormat, senator lain yang berkelapangan. Itu yang menariknya. Sebab tu ianya pelajar amat teruja untuk menyertai program Parlimen Mahasiswa ini. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya, Profesor Dr. Akmal. Ada lebih kurang 5 minit saja lagi masa. Jadi saya beri peluang dan juga ruang kepada Profesor Dr. Akmal. Barangkali apa lagi yang ingin Prof sampaikan? Apa seruan dan juga harapan Prof sebenarnya daripada program Parlimen Mahasiswa 2023 ini? Sebenarnya kita harap agar amalan kita menggalakkan penghujahan, perdebatan dalam kalangan pelajar-pelajar kita di Institut Pengajian Tinggi ini. Kelak apabila mereka keluar seperti mana yang kita sebut tadi, tata cara, etika, standard berhujah yang lebih diterima orang ramai, yang tidak dipandang jelek contohnya, akan menjadi budaya kita. Sekiranya
anak-anak kita ni di universiti, di kolej-kolej ini diterapkan dengan cara berdebat dan berhujah yang sedemikian. Jadi apa yang kita cuba buat ini adalah merubah masyarakat. Apa yang diamalkan sebelum ini. Jadi kita cuba menjadikan cara perdebatan yang berhikmah ini sebagai sesuatu yang boleh diajar, diterapkan. Jadi harapan kita ialah pada satu ketika nanti kita akan dapat mempertingkatkan standard kita dalam kalangan kita yang menjadi pemimpin, yang menjadi pelopor, pendakwah contohnya dan sebagainya, supaya perkara ini menjadi satu standard. Maksudnya kita buangkan cara yang beremosi, kita buangkan cara yang melampau, contohnya penggunaan perkataan-perkataan yang tidak elok. Jadi kita harap benda ini dapat dibudayakan, Datuk. In terms of coverage juga, Prof, kita juga nak tahulah. You sebut tentang ialah orang ramai rakyat akan dapat mendengar hujah-hujah yang dilontar. Apakah akan ada TV coverage ke apa, macam mana? Oh, untuk coverage? Untuk coverage saya rasa Ashraf. Kita sebenarnya kita akan buat rakaman. Kita akan rakaman sepanjang persidangan tersebut. Dan nanti kita akan paparkan dalam social media di peringkat KPT dan juga di peringkat UIAM lah, di mana semua mahasiswa boleh mengikuti sebenarnya pengujahan perbahasan sebenar yang telah dibuat. So itulah setakat ini, itulah perancangannya. Sebelum berpisah, apa lagi yang Ashraf ingin sampaikan dalam masa lebih kurang 1-2 minit ini? Saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi lah ingin mengucapkan terima kasih kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menjadi sekretariat bersama, dan tidak dilupakan juga Bahagian Parlimen Malaysia yang sangat mengalu-alukan pelibatan mahasiswa datang ke Parlimen dan bersidang di Parlimen. Itu yang penting. Dan kita juga mengharapkan pelajar, mahasiswa gunakan platform ini sebaiknya. Dan supaya tidak lagi turun ke jalanan hanya di social media saja. Gunakan platform ini sebaiknya untuk kita betul-betul dapat dan juga bawa untuk kita selesaikan di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat negara. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ashraf Radwan. Dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Profesor Dr. Akmal Khuzairi Abdul Rahman kerana bersudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan kami di Ruang Bicara juga mendoakan semoga penganjuran program Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023 ini akan berjalan dengan begitu licin, dan keputusannya ataupun impaknya akan dapat diperolehi seperti apa yang diharapkan. Dan saya percayalah dengan penganjuran yang begitu teratur dan teliti, sudah pastilah segala matlamat yang ingin dicapai itu bukan mustahil sebenarnya untuk disempurnakan seperti apa yang kita harapkan. Baiklah, terima kasih kepada anda tentunya yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.